السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syarudin, ikhwati fillah, muslim muslimat yang dimiliki Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat-ayat daripada surah As-Saffat tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan bagaimana Allah SWT telah pun menggantikan untuknya, memberikan untuknya begitu banyak nikmat, limpah kurnia. Perhatikan ayat ini tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna alayhi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Maksudnya, salam sejahtera dilimpahkan ke atas Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan kepada orang berbuat baik. Sungguhnya dia termasuk di kalangan hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia khabar gembira tentang kelahiran Ishak, seorang Nabi yang termasuk di kalangan orang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan ke atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dan nyatanya. Kita telah perhatikan pada bulan lalu yang sebenar disembelih, yang nak disembelih Nabi Ibrahim atau minta Allah SWT merupakan Nabi Ismail, bukannya Ishak. Banyak riwayat, sebagai contohnya kita perhatikan dalam tafsir Ibn Jarir Tabari daripada As-Sana Bihi bahawa kami sedang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu mendengarlah kami akan perbincangan orang yang baca Al-Quran sesama mereka. Mereka sedang berdebat siapakah ini sembelih, Ismail ataupun Ishak. Lalu Ali Al-Khubair berkata, kamu sungguh salah. Kami pernah bersama dengan Rasulullah SAW tentang seorang lelaki yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku sebahagian daripada harta al-fai yang Allah berikan kepada Nabi SAW tanpa peperangan. Wahai Ibnu Az-Zabihain, lelaki yang datang minta kepada Nabi Muhammad SAW peruntukan daripada Islam, daripada apa yang Allah tetapkan namanya al-fai. Ada peruntukan untuk Allah dan Rasulnya. Ada dalam perangan dipanggil sebagai, kita lihat ada yang tidak memenuhi perangan. Maka ini diminta oleh lelaki tersebut. Diminta Nabi, dia telah menggelar Nabi dengan panggilan Ya bena Az-Zabihain, wahai anak dua orang yang disembelih. Dua orang yang disembelih, wahai anak lelaki kepada dua orang yang disembelih. Nabi pun ketawa mendengar panggilan tersebut, gelaran tersebut. Kita ni kalau menggelar orang, gelaran yang baik-baik, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Macam Nabi SAW kadang-kadang bergurau dengan anak-anak seperti Anas bin Malik. Nabi telah pun bersabda kepadanya, wahai anak yang ada dua biji mata, wahai anak yang ada dua telinga. Kalau kita nak suruh anak kita mengambil satu barang, umpamanya nak pergi carikan cermata ayah, cari dengan menggunakan mata ya, jangan cari menggunakan hidung. Ini kata-kata yang memiliki energi, tuan-tuan, pujian walaupun dalam bentuk sinis. Jadi ini satu gelaran. Arab ini nampaknya telah menggelar Nabi SAW dengan panggilan wahai dua orang, wahai anak kepada dua orang lelaki yang sepatutnya disembelih. Jadi Muawiyah ditanya, wahai Amirul Mukminin, apakah maksud Az-Zabihain itu? Muawiyah menjawab, dulu Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi SAW, dia telah pun berusaha untuk menggali Zamzam. Telaga Zamzam pada masa itu hilang, dia tertutup, terkampus. Jadi datuk Nabi bernama Abdul Muttalib ini bernazar kepada Allah SWT, kalau Allah memudahkan urusannya untuk menjumpai, menemui balik semula sumber air Zamzam ini, maka dia akan menyembelih salah seorang daripada anak-anaknya.
Jadi anak kepada Muttalib ni ramai lelaki. Kemudian dia pun bertemu dengan sumber air Zam-Zam ni. Jadi orang Arab zaman dahulu mereka kena buat undian dengan menggunakan anak panah. Jadi bila anak panah itu keluar, nama yang kena adalah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pakcik-pakcik kepada Abdullah ini menahan Abdul Muttalib, mengatakan, tepuskanlah anakmu ini dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni besarlah. Abdul Muttalib ni merupakan seorang lelaki yang kaya, saudagar yang hebat. Maka 100 ekor unta ni tak ada apalah nilai baginya berbanding dengan anak lelaki yang sepatutnya dikorbankan itu. Jadi Abdul Muttalib tidak jadi menyembelih Abdullah dan digantikan tempatnya dengan 100 ekor unta. Jadi si Arab ini menggunakan panggilan gelaran kepada Nabi, gelaran yang Nabi pun suka mendengarnya. Nabi senyum mendengar gelaran tersebut. Ini merujuk kepada anak dua orang lelaki yang sepatutnya telah disembelih. Yang pertama Abdullah, iaitu bapa Nabi SAW sendiri. Yang kedua datuknya yang jauh, bapa yang jauh, iaitu Nabi Ismail. Itu kisah yang telah kita bincangkan sebelum ini. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, kemudian di hujung ayat yang kita bincangkan sekarang, Allah gambarkan tentang kesudahan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, kerana wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dzurriyyatihima ni pandangan yang lebih tepat kata Al-Biqai dalam Nazmud Durar, bukan rujuk pada Nabi Ibrahim dan juga puteranya Ishaq, tetapi dzurriyyatihima di sini kata Al-Biqai merujuk kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Jadi di kalangan keturunan kedua ini ada yang beriman, ada yang mentaati perintah Allah SWT, dan ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Zalim ni jelaslah, banyaklah pandangan para ulama tentangnya, tuan-tuan. Kita dapat lihat dalam Zadul Masir sebagai contoh. Antara pandangan yang menjelaskan, muhsin maknanya muti' lillah, orang yang taat kepada Allah. Zalim pula al-asi lahu, orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah SWT dipanggil zalim. Ada pula pandangan kedua mengatakan muhsin ni maknanya mukmin, wa zalim bermakna al-kafir. Jadi pandangan kedua ni agak keras. Itulah di kalangan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, ada yang beriman pada Allah dan ada yang kafir. Itu pandangan kedua yang agak tegas. Kalau pandangan pertama mengatakan bahawa muhsin itu taat pada Allah, zalim orang yang melakukan maksiat pada Allah, masih ada ruang untuk dikembali kepada Allah SWT. Kemudian muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, kita telah perhatikan bahawa ayat ini adalah berkaitan dengan propaganda orang Yahudi, yang mana mereka berusaha untuk menghadam sejarah yang sebenar, tapi dalam usaha untuk menghadam itu banyaklah contradiction satu sama lain. Umpamanya dalam Taurat yang telah kita bincangkan, seperti disebut Ibn Ashur, mereka sendiri telah pun menjelaskan dengan perkataan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, iaitu Ishak. Jadi dah ada contradiction di sini. Yang ambil anak yang tunggal, sedangkan kita memahami yang lahir yang pertama sebelum lahir yang kedua itu dipanggil tunggal. Selagi belum ada yang kedua, kita panggil yang pertama itu tunggal. Tapi kalau dah ada yang pertama, dah ada yang kedua, yang pertama sebelum itu barangkali mati, wafat ke, meninggal dunia ke, maka kita tidak kata yang kedua itu tunggal. Kita kata kita ada dua orang anak, umpamanya dalam kes tersebut. Yang pertama wafat, yang kedua ni masih hidup, sebagai contoh. Tapi dalam kitab Taurat sendiri menggunakan ayat tunggal. Dan bila tanya kepada mereka, ni tunggal ni Ismail bukannya Ishak, kerana Nabi Ismail lahir lebih dahulu, kemudian berapa tahun, 12 tahun setelah itu baru lahir Ishak. Mereka jawab, kami tidak menganggap Ismail sebagai anak kerana dia lahir daripada seorang perempuan berstatus hamba. Begitu pula jadinya. Muslim-muslimat ini mulia kelas sekalian, walaupun kita telah jelaskan perbezaan pandangan Imam Laku, Imam Qurtubi lebih menyetujui kalau katakan yang disebut itu Ishak. Imam Qurtubi adalah dalil-dalilnya sendiri. Dia mengemukakan banyak dalil, alasan-alasan, fakta-fakta kecenderungannya untuk mengatakan bahawa disebut Nabi Ishak. Jadi kalangan para ulama Ahlus Sunnah pun ada perbezaan pandangan di sini. Kita telah jelaskan pandangan yang rajih, yang paling kuat, yang mu'tamad adalah Nabi Ismail. Tapi tak apalah kalau masih lagi diposisikan. Madailah untuk kita kata apa yang penting dalam ayat ini adalah pengajaran bahawa Nabi Ibrahim seorang Nabi yang sangat taat pada perintah Allah SWT. Segala perintah Allah ni dikuatakan tanpa sebarang syarat. Tak ada nak bertikai langsung, tak ada nak berbelah bahagi langsung, tak ada nak berdolak lalik langsung. Ini benda yang kita kena belajar.
Kalau Nabi Ibrahim sanggup mengorbankan manusia, iaitu anaknya sendiri, takkanlah kita berkira nak korban pada hari raya, korban sebagai contohnya, tuan-tuan. Ini pengajaran yang paling penting daripada ayat yang sedang kita fokuskan sekarang ni. Masuk kepada ayat yang berikut, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, iaitu firman Allah SWT ayat 114. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. Sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. Kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar, dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjukkan keduanya jalan lurus, dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Iaitulah kesejahteraan dilempahkan ke atas Musa dan Harun. Sungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Di sini Allah menyenaraikan nikmat yang dilimpahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam. Kedua orang Nabi ini, Nabi yang sangat banyak kisahnya dalam Al-Quran Al-Karim. Kita pernah bincangkan dahulu beberapa persamaan di antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, mereka sama-sama dibangkitkan pada usia 40 tahun. Antaranya, kedua-dua mereka ini berdakwah kepada kaum sendiri tapi ditolak dan dianiaya. Antaranya, Nabi Musa mendapat tentangan daripada pak angkatnya sendiri, iaitu Fir'aun. Nabi Muhammad SAW mendapat tentangan daripada pakciknya, iaitu Abu Lahab. Banyaklah persamaan di antara mereka ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nabi Musa dan Nabi Harun dikurniakan Allah kenabian dan juga keselamatan bersama dengan orang-orang beriman daripada kejahatan Fir'aun. Mereka akhirnya dapat selamat daripada penindasan Fir'aun ini. Bagai-bagai siri kejahatan dilakukan oleh Fir'aun, daripada kecil budak-budak dibunuh, budak lelaki sebagai contohnya dibunuh. Tapi akhirnya Fir'aun menjaga musuh yang sepatutnya dibunuh, iaitu Nabi Musa itu sendiri. Mereka telah pun dihina, Bani Israel dihina oleh Fir'aun dan juga bangsanya. Kemudian Allah menangkan mereka ke atas Fir'aun dan kaum. Tuan-tuan yang boleh rasa, Allah beri kepada mereka ni tanah, harta dan apa sahaja yang mereka nak, diberikan kepada mereka ni seumur hidup. Kemudian Allah turunkan kepada Musa satu kitab yang jelas, iaitu kitab Taurat, yang Allah gambarkan di sini, walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan wa dhiya'a. Dulu kita pernah bincangkan ini surah Al-Anbiya. Walaqad ataina Musa wa Harun al-Furqan wa dhiya'a. Sungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun kitab Taurat dan juga penerangan. Dhiya' maknanya lampu yang bercahaya. Dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini pula, wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahuma siratal mustaqim. Kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. Kami tunjukkan keduanya ke yang lurus. Yang lurus maksudkan di sini dari sudut perbuatan, perkataan jelas untuk diikuti. Wa tarakna alaihima fil akhirin. Dan kami abadikan untuk kedua-dua ini pujian yang berlanjutan di kalangan orang datang kemudian. Semua manusia menyebut Nabi yang mulia ni, Nabi Musa dan Nabi Harun, dengan kebaikan, sanjungan, menyebut dengan selawat dan salam. Jadi Allah sebut di sini, salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsinin innahuma min ibadina al-mu'minin. Dan limpah kesejahteraan ke atas Musa dan Harun, sungguhnya demikianlah kami balasan kepada orang yang berbaik. Sungguhnya kedua hamba kami ini termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Muslimin yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah di sini antaranya mustabin. Mustabin ini diambil perkataan mubin, yang berasal perkataan bana. Bana maknanya jelas. Jadi kalau ditambah huruf sin, ditambah huruf ta pada perkataan ini, ia merupakan tambahan ataupun sisipan untuk menggambarkan kuatnya penjelasan dan terangnya cahaya yang terdapat dalam kitab Taurat itu. Di bahasa Arab, setiap kali penambahan huruf menambah kepada, memberi nilai kepada penambahan makna. InsyaAllah kita akan bincangkan perkara ini di seluruh bahasanya pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.